Dia ni siapa sebenarnya? Bila Said Qutb, buku Said Qutb tadi sebut Umar dengan Al-Walid, apa hubungan Umar dengan Al-Walid sebenarnya? Cucu dengan datuk je tu. Cucu dengan datuk, bukan cucu betul. Umar tu ialah cucu saudara, Al-Walid bin Al-Mughirah ialah datuk saudara dia. Nampak tak salah silah mereka ni? Macam ni. Tutup kan, habis tak lagi tak? Tak apa ke, lebih masa sikit ni? Okey. Saidina Umar, bapa dia Khattab tu adalah keturunan Bani Adi. Saidina Umar, bapa dia Khattab, keturunan Bani Adi. Mak Saidina Umar nama dia Hantamah, keturunan Bani apa? Makhzum. Sebab tu Saidina Umar dalam diri dia tu ada dua darah. Dua-dua ni darah panglima ni. Bani Adi pun panglima, Bani Makhzum pun panglima. Baik. Hantamah ni ialah seorang wanita, mak Saidina Umar. Nama dia yang sebenar ialah Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Hantamah anak Hisham. Dan Hantamah ni ialah kakak kepada Amru bin Hisham. Siapa Amru bin Hisham? Amru bin Hisham siapa? Abu Jahal tu. Amru bin Hisham Abu Jahal. Abu Jahal tu adik. Hantamah binti Hisham tu kakak. Itulah mak Saidina Umar. Jadi hubungan Umar dengan Abu Jahal apa dia? Pak saudara dengan anak saudara lah. Sebab Abu Jahal tu adik mak dia. Saidina Umar anak saudara, Abu Jahal pak saudara. Baik, tengok Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah, Amru bin Hisham bin Al-Mughirah. Hisham tu bapak mereka dua. Hisham tu ialah adik-beradik. Adik-beradik siapa? Adik-beradik Al-Walid bin Al-Mughirah yang kita sebut tadi, Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah tu adik-beradik dengan Hisham, bapak dua orang tu. Jadi Al-Walid pak saudara kepada Abu Jahal, macam saya sebut tadi. Pak saudara kepada Abu Jahal, dan Al-Walid juga pak saudara kepada mak Saidina Umar. Al-Walid tu siapa? Al-Walid tu lah bapa sahabat Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itulah bapa Khalid Al-Walid. Al-Walid Al-Mughirah, aduk lawan-lawan Nabi tu bapa sahabat Nabi, Khalid bin Al-Walid. Jadi Khalid bin Al-Walid sepupu dengan Abu Jahal. Khalid bin Al-Walid juga sepupu dengan mak Saidina Umar. Jadi Umar tu anak sepupu kepada Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid pak sepupu. Kau pening dah. Sekarang saya duk syok seorang-seorang cerita ni. Ni kawan kok mana ni. Tapi dah nampak dah dia punya tu. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah tu jadi tok saudara Saidina Umar, jadi cucu saudara. Jadi hak celah tu Abu Jahal lah. Ini jadi pak saudara Abu Jahal, pak saudara Saidina Umar, belah mak dia tu. Ini anak saudara kepada Al-Walid, sepupu dengan Khalid bin Al-Walid. Semua tu Bani Makhzum, geng-geng jenis gedebel lah dalam suku Quraisy. Cerita dia jadi panjang macam ni sebab nak habaq benda tadi je. Kamu mempunyai hubungan yang dekat dengan Nabi, tapi tak ada jaminan kalau kamu tolak dakwah kebenaran. Bahkan ni juga pengajaran untuk kita pun. Siapa pun kita, bila kita ni sombong macam Fir'aun, macam Al-Walid, datang orang pada kita, tak kira siapa dia, level dia, pencapaian dia, pelajaran dia, kalau dia datang dakwahkan benda yang benar, hak dia cakap tu benda betul, kita tolak, sama je. Benda tu betul lah, nak tolak apa lagi? Benda tu benar dah. Kalau tolak ni lah kata orang yang menyombongkan diri. Macam Fir'aun, macam siapa pun. Tu nampak lah pengajaran. Boleh baca lagi ke ni? Takut sejam lagi ni. Ayat kedua ni agak panjang ni. Boleh? Pokok saya esok ni. Inna Fir'auna ala fil ard.
sesungguhnya Fir'aun ala, Allah habaq, sesungguhnya Fir'aun ala fil ard. Terjemahan menyebut melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya di atas muka bumi. Muka bumi yang disebut di sini umum, tapi khusus dia bumi di bawah pemerintahan dia. Itulah, bukan seluruh muka bumi. Okey. Ala, tafsiran dia dalam Imam Ibnu Katsir, dia sebut 3 benda pada kalimah ala. Pertama, takabbara. Yang kedua, tajabbara. Yang ketiga, tagha. Takabbara wa tajabbara wa tagha. Apa maksud takabbara? Sombong, meninggikan diri. Apa maksud tajabbara? Bahasa orang kampung, buat ikut suka hati dia, buat ikut sewenang-wenang dia. Apa makna tagha? Melampaui batas. Jadi Allah sebut ala di sini, sombong pun ada pada Fir'aun, tinggi diri pun ada Fir'aun, buat ikut suka hati pun ada Fir'aun, melampaui batas pun ada pada Fir'aun. Jadi bila itu keadaan dia, wa ja'ala ahlaha syi'a, dan dia menjadikan penduduknya berpecah belah. Fir'aun jadikan penduduk dia berpecah belah. Di sini ada kalimah syi'a. Di sinilah lahirnya perkataan Syiah ni. Bukan nak kata Syiah yang betul tu, maksudnya kalimah Syiah tu diambil. Kalimah Syiah ni satu kalimah yang pada dia tu ada bentuk persamaan, ada bentuk perbezaan. Contoh, kalau kita nak relate dengan kisah ni, Fir'aun menjadikan penduduk dia berpecah belah. Baik. Fir'aun ni seorang penguasa, seseorang pemerintah, raja di bumi Mesir. Kita akan nampak satu benda yang kontradiksi di sini. Kebiasaannya, bila seorang raja, seorang penguasa, seorang pemerintah, dia nak jaga legasi atau warisan pemerintahan dia, biasa dia seru kepada rakyat dia saling bekerjasama, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bahu membahu, saling bersikap bertoleransi, bertolak ansur kalau dia nak jaga legasi. Ni ayat ni sebut dia menjadikan penduduk dia berpecah belah. Kalau berpecah belah, maksudnya makin lemah. Berpecah belah, tak ada kekuatan. Lagu mana Fir'aun nak jaga legasi dia? Okey. Maksud Syiah ialah dari sudut persamaan, apabila kamu dipecahkan mengikut kumpulan tertentu, kamu asal besar, kesatuan yang besar, dipecahkan. Walaupun dipecahkan, sudut persamaan dia kena terima ideologi yang sama. Apa yang diterapkan dan ditanamkan oleh Fir'aun, walaupun ada grup ni, kumpulan ni, aliran ni, mazhab ni ke apa ke, kamu kena percaya bahawa Fir'aun adalah pemerintah yang paling unggul. Fir'aun pemerintah yang paling utama. Fir'aun pemerintah yang tidak terbatas. Segala undang-undang yang digezet, segala perkataan dia kena dengar, kena akur, kena taat, kena patuh. Maksudnya walaupun pecah tu, persamaan dia semua kena anggap Fir'aun macam tu. Tetapi perbezaan dia ialah dari sudut value, mutu, kelas ataupun kasta tu. Contoh, di sisi Fir'aun ada grup ahli-ahli sihir dia. Di sisi Fir'aun ada grup ahli nujum dia. Di sisi Fir'aun ada grup menteri-menteri dia. Di sisi Fir'aun ada grup elit-elit dia. Ada grup bangsawan-bangsawan. Ada grup peniaga-peniaga, pakar-pakar ekonomi. Ada grup yang bawah, buruh-buruh, kerja di ladang, kerja di sawah, kerja di kebun contoh, buat rumah batu, buat bangunan, buat piramid macam-macam. Dia pecah-pecahkan. Dan pula satu kumpulan dengan satu kumpulan, dia menentukan level. Ni bukan kata berkawan, masuk dekat pun tak boleh, bercakap pun tak boleh, bergaul pun tak boleh. Dia tentukan dah. Okey, dia pecahkan. Kalau kita kata jadi macam ni, sebab itulah dia buat macam ni. Dia tak mahu adanya kesatuan dan kekuatan. Kalau makin pecah, ada perbezaan, dia tak akan bersatu. Bila tak akan bersatu, siapa nak lawan Fir'aun? Siapa nak lawan Fir'aun? Baru rakyat hak rasa dizalimi, rakyat hak berasa ditindas. Kita akan lawan Fir'aun, kita akan tentang Fir'aun, kita akan berontak Fir'aun. Mari tentera kat belakang.
Tak ada apa, senyap terus. Tapi kalau semua sepakat, kita semua sepakat ni, bukan kita tak mau raja, bukan kita tak mau pemerintah, tapi dia dah buat zalim, dia bunuh anak perempuan Bani Israel hidup-hidup, perkara ni tak boleh dibiarkan, kita kena bersatu. Kalau semua bersatu, lingkuplah Firaun. Tapi Firaun dah buat awal-awal ni. Inilah yang disebut divide and rule, pecah dan perintah. Kalau nak buat ayat muda-mudi sekarang, Firaun dah lama buat, kita saja yang lalai. Ayat budak-budak kan. Dia dah buat lama dah sistem ni. Sama ada kita terbuat benda yang sama mengikut era kita, zaman kita, itu perbezaan dari sudut masa. Tapi sistem tu, kalau kita nak tengok kekuatan Bani Israel, tuan-tuan boleh bayangkan tak? Mereka hidup zaman Nabi Yusuf lagi di Mesir. Lama sampai zaman Nabi Musa pun agak-agak tak beranak ke Bani Israel ni? Tak bercucu ke? Tak berkembang biak ke? Memang akan berkembang banyak. Tapi di mana kekuatan mereka untuk lawan penindasan dan kezaliman yang Firaun buat? Sebab Bani Israel pun sendiri dipenuhi dengan apa? Sifat resis mereka, sama mereka. Sebab mereka pun ada apa? 12 Bani Israel tu. Oh, hak paling hebat kumpulan kami, keturunan Lewi, keturunan Yahuza, keturunan apa? Keturunan Dan. Alah, low class. Keturunan Bunyamin, low class. Mereka sendiri pun ada sifat macam tu. Sama mereka. Macam kesatuan nak datang macam mana? Tak ada kekuatan. Begitu juga yang musuh-musuh Islam buat pada kita. Pecahkan kita kepada negeri-negeri tertentu, ada sempadan, ada geografi dia. Dulu bila kita sebut Syam, kita boleh gambarkan Syam ni satu wilayah yang besar. Sekarang ni bila sebut Syam, dalam tu ada apa? Ada Syria yang nama kita tak kenal pun sebelum ni. Ada Lebanon, ada Jordan, ada Palestin, nama-nama. Lepas tu negara-negara baru hak dulu tak ada lah, kita kata macam UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain ke, baru ada semua ni. Tapi dah jadi kecil. Dan ada polisi kenegaraan masing-masing yang perlu mereka ikut dan patuhi. Jadi benda macam ni, pompa-pompa, kami ada polisi negara kami sendiri, kami tak boleh campur lah. Padahal isu melibatkan saudara Muslim, sama-sama Islam. Contoh paling mudah, negara Israel yang besar, tak berapa besar tu, dikelilingi negara Eropah ke negara Islam? Islam. Siapa jiran-jiran Israel? Arab Saudi, besar, kaya lagi. Mesir, besar, tentera ramai, antara yang teramai. Lebanon, Islam. Jordan, Islam. Tak kira lah hak percampuran agama tu, tapi nak habaq tu. Hak belah sini sikit, ada Iran, ada Iraq, ada Syria, ada Kuwait, hak dekat-dekat tu. Tapi bila jadi isu Israel Palestin, bila nak selesai? Beratus tahun dah tuan-tuan, beratus tahun dah tak selesai. Tapi tengok bila Rusia serang Ukraine, bukan nak angkat orang kafir ni. Bila Rusia serang Ukraine, segala adik-beradik NATO siap hantar bantuan. Walaupun tak turun secara, kita kata secara tersurat. Ani hantar kereta kebal sikit, ani hantar bom sikit, ani hantar peluru, ani hantar senjata. Ada terus saja bantuan. Tapi kita beratus tahun pun duduk lagu tu. OIC dengan cara OIC, Liga Arab dengan cara Liga Arab. Dah kita duduk dalam dua organisasi yang besar tu pun, hak ni setuju, hak ni tak setuju. Hak ni terima, hak ni tak terima. Hak ni nak buat, hak ni tak mau buat. Macam-macam nak jaga kepentingan. Kadang-kadang sama depa tu, dia ada pecah blok pula. Negara Arab sendiri, Islam sendiri, hak ni hak sokong blok timur, hak ni hak sokong blok barat. Macam-macam nak jadi. Kenapa adanya perpecahan? Sebab kita sentiasa cari perbezaan, bukan persamaan.